Terima kasih Datuk Pengerusi. Tak payah geling kepala Yang Berhormat Menteri. Saya ingin merujuk sebab banyak kelemahan. Saya ingin rujuk kepada fasa 45 di mana ada satu peruntukan di mana mana-mana individu atau orang melakukan perbuatan menghina boleh dikenakan hukuman denda tak lebih 100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Dan kalau kita membaca definisinya, semalam saya ada bangkitkan tapi Yang Berhormat Menteri tak jawab dia. Ia meliputi apa-apa perbuatan tidak hormat terhadap seseorang bersuruhjaya pada bila-bila masa dan mana-mana tempat lain kerana dia menjalankan sifatnya sebagai seorang bersuruhjaya. Jadi mengapakah kerajaan mengatakan peruntukan sedemikian? Ini nyatanya seolah-olahnya anggota Pesuruhjaya adalah tidak boleh dikritik apabila membuat sebarang keputusan. Kerana jika mana-mana individu atau orang tertentu membuat kritikan, ia boleh diklasifikasikan sebagai tidak hormat dan dituduh di bawah Seksyen 45 ini. Jadi saya nak tanya juga, kalau pihak berkuasa tata tertib atau pendakwa raya gagal menjawab, memberi maklum balas kepada Suruhanjaya dalam 14 hari itu, apakah ia juga dimasukkan boleh jatuh di bawah Seksyen 45, dikatakan tidak hormat kepada Pesuruhjaya? Jadi saya rasa pihak kementerian, pihak kerajaan perlu menjelaskan mengapa memperuntukkan Seksyen 45 ini menghalang mana-mana orang daripada membuat kritikan. Saya pada pandangan saya, ia boleh dianggap sebagai tidak hormat kepada Pesuruhjaya kalau kita mengkritik tindakannya, mengkritik keputusannya apabila ia menjalankan tugasnya kepada Pesuruhjaya. Lebih-lebih lagi kalau kita nampak ia tidak bebas, ia berpihak, ia mempunyai elemen politik. Apakah kita tidak boleh mengkritiknya? Apakah ini akan dianggap sebagai tidak hormatnya dan akan dikenakan di bawah Seksyen 45? Saya mohon penjelasan. Ya, sila Yang Berhormat Ibu Timur. Ya, saya mau minta satu penjelasan. Ialah 45(1)(2)B. The purposes of this section, an act of contempt means B, any act of disrespect or any insult or threat to a commissioner at any other time and place on account of him proceeding in his capacity as a commissioner. Adakah ini berarti bahawa apa yang kritik-kritik dibuat dalam parlimen ini boleh sifat sebagai act of disrespect kepada commissioner? Dan mungkin perlulah lebih terbuka dalam perkara ini. Tapi saya mungkin satu dua perkara yang saya perlu untuk mau bangkit. Saya memohon maaf, saya mau tinggal oleh kerana mau menghadapi demonstrator daripada Hindraf yang datang mau demonstrate ibu pejabat DAP. Sebab saya perlu beri mengalu-alukan demonstrasi daripada Hindraf, kita jumpa mereka. Kita tak lari. Parlimen penting ke Hindraf penting? Hindraf penting ke pertubuhan haram. Kita ada rakan-rakan ada DAP Pakatan yang boleh bawa isu ini. Pertubuhan haram tak berdaftar. Parlimen penting lah. Ya, sila Yang Berhormat. Yang tahu saya, Hindraf ini nak demonstrate terhadap kerajaan Pulau Pinang, DAP. Sebab tu dia nak keluar tu, nak jumpa. Tunjuk perasaan terhadap kerajaan Pulau Pinang. Jadi berkenangan Kampung Pala tu. Maknanya dia takut dengan Hindraf lah. Dia takut, memang dia takut. Dia ketak. Jadi Tuan Ketua, berkenaan dengan perkara 45 ini, saya ingin menyatakan itu bahawa ini ialah untuk memastikan supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab dia tanpa ketakutan, tanpa dihalang oleh mana-mana. Itu saja. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu perkara yang difikirkan iaitu bahawa perlu dianya diperingatkan bahawa dia telah tidak menjalankan tugas dengan betul, Yang Berhormat boleh tulis surat kepada dia. Ini terpulang kepada kita punya hati suci kita lah. Sama ada yang kita nak kritik ni kerana kita nak dapat mileage politik ataupun kita benar-benar mau melihat dia menjalankan tugas dia dengan baik.
Jadi sebab itu, kalau Yang Berhormat daripada Ipoh Timur kata tadi, di dalam Dewan Rakyat ni kita bebas untuk nak menyatakan pandangan kita. Yang saya fahamkan itu bahawa di Dewan Rakyat ni kita hanya hakim saja. Itu pun kalau 25% bersetuju boleh bahas. Tapi yang lain itu saya rasa tidak menjadi masalah. Kalau Yang Berhormat Ipoh Timur tadi sebut apakah kita boleh, saya kira mengikut saya punya fahaman, tidak ada perkara yang boleh menghalangkan. Jadi jangan perlu bimbang, ya. Maka oleh kerana itu saya ingin menyatakan bahawa saya bagi penjelasannya, bukan tolak penjelasan saya terhadap apa yang disebut oleh Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih. Pasal-pasal 31 hingga 55 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual pindaan oleh Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin mencadangkan di bawah jadual selepas Polis Diraja Malaysia dimasukkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, adalah wajah anggota atau pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dirangkumi di bawah rang undang-undang ini, sebab mereka diberi kuasa kekebalan yang begitu luas seperti seorang anggota polis di bawah Akta Polis itu. Jadi kalau PDRM Polis Diraja Malaysia tersenarai di bawah jadual ini, mengapakah Suruhanjaya, anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini yang punya kuasa yang begitu luas boleh dikecualikan di dalam jadual ini? Yang Berhormat kata boleh kata jadual ini bukan ekshaustif, boleh lepas ini buat pindaan tu masukkan. Tapi sekarang ini kita perlu memulihkan, mengembalikan keyakinan orang ramai bahawa kita mempunyai anggota penguatkuasa yang berkaliber, berintegriti, yang sentiasa dipantau oleh Suruhanjaya ini, di mana ada orang ramai yang merasa beliau telah dianiayai atau didiskriminasi, atau pegawai penguatkuasa yang tidak menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa berpolitik, tanpa berperkauman. Mereka boleh menyampaikan aduan terhadapnya di bawah Suruhanjaya ini. Jadi saya rasa adalah wajar kerajaan pertimbangkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini disenaraikan di bawah jadual ini di atas sebab-sebab yang telah saya sampaikan sebelum ini. Sekian. Belum lagi, Ahmad. Ada lagi yang cakap? Belum saya panggil juga, Ahmad. Tunggu dulu. Masalahnya adalah bahawa pindaan sebagaimana yang telah ditertera di dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah sekarang dibuka untuk dibahas. Baru, Ahmad. Silakan.